Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak, golongan jurutera jurusan kimia diperlukan untuk menyokong industri petrokimia negeri. Perinciannya bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Ya, Azam, terima kasih. Sekurang-kurangnya 1,200 jurutera jurusan kimia diperlukan untuk menyokong industri petrokimia negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu pasaran pekerjaan Sarawak ketika ini adalah kepakaran dalam bidang tersebut berikutan pelaburan petrokimia di Bintulu dan pelaburan baharu yang dicadangkan termasuk bahan semula jadi daripada lubut yang boleh menghasilkan minyak bagi keperluan kapal terbang. Dan Sarawak boleh mengeluarkan ini provided we got all these people lah yang menjadi tenaga. Okey. Tegasnya, jurutera adalah penggiat utama dalam merealisasi wawasan Sarawak untuk mencapai ekonomi maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media di Kuching selepas menghadiri Majlis Convocation ke-30 Politeknik Kuching, Sarawak. Terdahulu, beliau menyampaikan 348 sijil diploma kepada graduan Politeknik Kuching. Beliau turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri akan menawarkan beasiswa kepada salah seorang pelajar terbaik yang menerima anugerah pengarah Politeknik, anugerah kecemerlangan akademik dan kokurikulum Politeknik iaitu Sonia Taylor sekiranya beliau mendapat tawaran di Institut Pengajian Tinggi Awam mahupun swasta. Dalam ucapan perasmiannya, kejayaan sektor industri bukan sahaja bergantung kepada faktor kewangan semata-mata tetapi juga kepada keupayaan dan kemahiran tenaga kerja manusia kerana kemahiran tenaga kerja golongan muda atau para pekerja kola biru memainkan peranan penting untuk memacu operasi sektor industri dan swasta negara. Baik, syarikat penerbangan tempatan diingatkan agar tidak menukar jadual penerbangan ke Sarawak sesuka hati bagi memastikan kelancaran Festival Regata Sarawak pada hujung Oktober. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan kemasukan ramai peserta antarabangsa tahun ini, beliau tidak mahu masalah teknikal seperti kelewatan penerbangan atau penukaran waktu menjejaskan festival itu. What I'm worried, their flights will be cancelled. Cancelled to few days later, and it will definitely disturb the pre-arrangement because we have got special lane for at the airport. I'm specifically make special lane for those coming in, make them feel good when they come down here. Jelasnya lagi, dengan kemasukan sekitar 1,450 peserta lumba perahu, selain ahli keluarga dan kenalan pada akhir bulan depan, beliau mahu jadual penerbangan ke Kuching, Sarawak lebih efisien dan teratur. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media Regata Sarawak 2022 di pejabatnya di Kuching. Mengulas mengenai festival itu, pihaknya telah menerima penyertaan daripada 16 buah negara untuk bertanding dalam perlumbaan perahu naga antarabangsa. Pertandingan yang menawarkan hadiah wang tunai kejuaraan berjumlah RM100,000 itu akan menyaksikan penyertaan dari Amerika Syarikat, Iran dan juga Georgia. Acara utamanya Regata Sarawak akan berlangsung pada 4 hingga 6 November dijangka dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 29 Oktober. Regata Sarawak tahun ini menawarkan hadiah wang tunai RM20,000 kepada Raja Sungai, RM10,000 di tempat kedua dan RM8,000 di tempat ketiga. Festival Regata Sarawak akan berlangsung selama seminggu bermula 29 Oktober hingga 6 November. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Penjara Sarawak, Timbalan Komisioner Penjara Muhammad Andri Muhammad Rizwan di pejabat beliau di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching pagi tadi. Tujuan kunjungan hormat tersebut adalah bagi menjemput Datuk Seri Fatimah sebagai tetamu kehormat pada program Outreach Pembebasan Banduan Secara Berlesen PBSL yang akan diadakan di Kampung Nyabur Sibu pada 20 September ini.
Seramai 400 orang terdiri daripada orang bebas berlesen atau OBB, majikan OBB, ahli keluarga mereka dan masyarakat setempat dijangka menghadiri program itu. Pengisian program ialah sesi forum bertajuk Sembang PBSL. PBSL merupakan satu keistimewaan yang diberikan kepada banduan yang layak atas alasan-alasan seperti merapatkan hubungan kekeluargaan, mencari peluang pekerjaan, perancangan masa depan dan lain-lain perkara yang difikirkan wajar oleh Komisioner Jeneral Penjara. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di dalam penjara dan memberi pelepasan kepada banduan untuk menjalani hukuman pemenjaraan di luar batasan penjara dan mengikuti program pemulihan komuniti. Saudara, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM kekal relevan seiring dengan perkembangan teknologi penyiaran yang berkembang pesat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adam Yee, yakin RTM merupakan medium komunikasi strategik dalam menyampaikan dasar kerajaan untuk rakyat menerusi pelbagai penerbitan rancangan. Sehubungan itu, beliau berharap warga RTM perlu mempertingkat ilmu pengetahuan dan kemahiran seiring dengan teknologi baru. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh wakil beliau, Kaunselor Vincent Huang Huat Chun, Ahli Majlis Bandaraya Miri, ketika merasmikan Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-47 RTM Miri di Perkarangan RTM Miri hari ini. Terdahulu, pelbagai aktiviti menarik diadakan sempena sambutan ulang tahun RTM Miri ke-47 pada kali ini, seperti pertandingan senam robik dan sukanika. Turut hadir ialah pengerus stesen RTM Miri, Lydia Payarinyut. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak mengingatkan individu atau majikan yang bercadang memulakan perniagaan untuk memberi notis kepada pejabat JTK terdekat seperti yang ditetapkan di bawah Seksyen 60A Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. JTK Sarawak dalam satu kenyataan berkata perkara tersebut seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen terbabit iaitu mewajibkan individu atau majikan yang bercadang untuk menjalankan apa-apa perusahaan pertanian, perhutanan atau perindustrian atau mana-mana perbadanan di mana apa-apa perdagangan, profesion atau perniagaan dijalankan untuk memberi notis kepada jabatan tersebut. Selain itu, individu atau majikan yang bercadang untuk mengambil alih atau menukar nama dan lokasi perusahaan juga dikehendaki memberi notis yang sama. Notis hendaklah dibuat secara bertulis dan diberikan dalam tempoh 90 hari dari tarikh memulakan operasi atau mengambil alih atau menukar nama atau lokasi perusahaan berkenaan. JTK menjelaskan tempoh 90 hari juga dikira dari tarikh pekerja yang pertama diambil bekerja bagi perniagaan tersebut mengikut mana yang lebih awal. Bagi mana-mana perusahaan yang telah lama beroperasi tetapi belum mendaftar adalah dinasihatkan untuk berbuat demikian dengan kadar segera. Majikan yang gagal memberi notis atau memberi notis yang mengandungi butiran palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 130E /F Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. Hayati dan fahami isi kandungan Al-Quran merupakan satu kewajipan bagi setiap umat Islam. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, kitab suci ini adalah mukjizat yang mengandungi pelbagai ilmu yang boleh dijadikan panduan hidup. Sebenarnya, tiada alasan untuk kita tidak meluangkan masa mendengar ataupun membaca Al-Quran dengan kecanggihan kemajuan teknologi yang ada pada masa sekarang. Ini kerana terdapat aplikasi Al-Quran yang dapat dibuat turun ke dalam peranti yang kita ada seperti handphone. Beliau berucap pada penutupan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sarike di Dewan Seri Nyelong. Pada majlis itu, Ahmad Mukhlis Yahya dan Siti Maisara Yahya merupakan adik-beradik dinobatkan sebagai Johan Qori dan Qori'ah. Bersyukurlah sebenarnya dapat masih bersama dengan ayahanda dan sepentas walaupun ayahanda dah menganjak ke ujung 60-an. Ya, satu motivasi lah untuk keluarga kami orang dan mudahan kami orang dapat meneruskan dengan anak-anak kami orang kelak.
Manakala bagi bapa kepada Johan Qori dan Qoriah yang juga naib Johan bagi tilawah tersebut bersyukur buat anak-anaknya kerana masih dapat membuat persembahan yang terbaik sehingga menjadi Johan tilawah pada tahun ini. Pertama-tama sekali bersyukur kepada Allah SWT kerana telah diberi kejayaan kepada keluarga saya lah, yang mana Johan Qari dan juga Johan Qariah. InsyaAllah mudah-mudahan dapat layak ke peringkat negeri Sarawak yang insyaAllah dia diadakan pada tahun depan lah, tahun 2023. Johan bagi Qori dan Qoriah masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,000 dan sijil, manakala naib Johan membawa pulang wang tunai RM700 dan sijil, sementara RM500 dan juga sijil bagi tempat ketiga. Seramai 11 orang peserta merangkumi 5 Qori dan 6 Qoriah telah menyertai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sarike tahun ini. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Buma dengan perkembangan dari Sarawak.